Capaian yang kita kecapi selama ini adalah usaha kita bersama. Ia tidak akan terhenti selagi kita keluarga Malaysia sentiasa bersatu hati membanggakan nama negara Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarif Islam. Pastinya anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 9 malam. Pastinya anda boleh tonton kami di saluran berita RTM, tonton kami di RTM Klik ataupun nak senang nak mudah, buka saja Facebook anda dan tonton kami di saluran berita ataupun tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya banyak yang kita akan kongsikan bersama dengan anda sepanjang bulan, setiap minggu di setiap hari Jumaat jam 9 malam. Terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada Permata Dunia kerana kumpulan Permata Dunia kerana sudi menghiburkan kami pada malam ini. Pasti kita akan bersama dengan mereka sebentar saja nanti. Dan sebelum itu kita bawakan kepada anda dua topik yang menarik. Satunya berkenaan dengan perpaduan mahasiswa dan satu lagi kita akan bercakap berkenaan dengan pupuk minda kelas pertama. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dulu sempena Hari Malaysia hari ini. Kita nak dengarkan puisi Hari Malaysia yang akan dideklamasikan sendiri oleh Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang. Disaksikan. Negaraku, ketika layarmu berkembang, segenap tuju bersatu hala. Setiap warna bernada nyata. Ketika layarmu berkibar, segenap hati menumpang teduh. Setiap jiwa mengukuh teguh ketika jalurmu dibentang. Denai berliku tiada berhalang. Jati diri terpancar. Terang. Berkibarlah. Jalurmu gemilang. Selamat Hari Malaysia. Di tanah pusaka bumi bertuah ini, kita berpayung di langit yang sama. Kita menghirup udara yang serupa, tanah ibunda, bumi berdaulat. Biar laut Cina Selatan menjadi pemisah, kita sekeluarga sehati sejiwa. Wilayah makmur dikongsi bersama, penuh resam muhibah berbudaya. Di bawah kibaran panji yang satu, jalur gemilang, lambang kemegahan. Keluarga Malaysia, ayuh segera. Kekal berjuang, jiwa membara. Kita harung arus cita, kita daki puncak jaya. Derap langkah biar senada, genderang kejayaan kita palukan. Kita ini satu keluarga, kita ini orang berbangsa. Malaysia berdaulat, penuh muafakat. Kita kaya budi, kita bangsa halus berbahasa. Kita keluarga Malaysia. Jadi kita bersua kembali untuk bercakap berkenaan dengan satu topik yang agak sinonim dengan Hari Malaysia pada hari ini. Sebenarnya Malaysia adalah terkenal dengan salah sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Dan tahukah anda Malaysia juga mempunyai 80,000 kaum etnik di dalamnya. Dan untuk mengekalkan perpaduan antara kaum ini memang sukar. Tapi Malaysia berjaya melakukannya dengan menitik beratkan sifat bersatu padu dan bekerjasama secara aman
dan juga harmoni. Dan untuk bercakap berkenaan dengan perpaduan mahasiswa, kita bersama dengan Siti Jamilah Syuhada Jailani, Naib Presiden 2 Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK dan juga Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Multimedia MMU. Assalamualaikum Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jamilah, kalau kita ikutkan perpaduan mahasiswa ni, orang kata susahlah kalau kita nak pupuk kan, sebab nak pula baya-baya kita ni gadget kan sentiasa dengan tangan. Jadi untuk memupuk perpaduan di kalangan mahasiswa, pendapat untuk kita mulakan slot hari ini, macam mana? Apa yang boleh dikaitkan dengan perpaduan mahasiswa, Jamilah? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu terima kasih buat ITM dan juga Lensa IPT atas jemputan pada malam ini. Saya rasa hari ini cukup bermakna buat saya sebab saya personally adalah seorang yang sangat mengidolakan Tun Abdul Razak dalam kepimpinan. Jadi salah satu orang kata fokus ataupun objektif Tun Abdul Razak semasa pimpinannya menjadi Perdana Menteri yang kedua adalah berkaitan dengan perpaduan. Jadi perpaduan ni kalau kita ungkap kembali apa yang Tun Abdul Razak katakan, dia kata the future of our country depend on one most important thing, which is the unity of various races in Malaysia. So that is why perpaduan ini sangat dekat dengan hati saya. Saya rasa perpaduan ini sangat-sangat sebuah topik yang penting, especially bila kita cakap tentang perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Jadi berbalik kepada soalan, macam mana kita nak semai. Jadi sebelum kita pergi ke macam mana nak semai itu, saya rasa apa yang kita kena faham, ada beberapa indikator untuk kita ukur perpaduan di kalangan mahasiswa di sebuah institusi tersebut. Yang pertama adalah penerimaan kepelbagaian dan perbezaan kaum, bangsa, agama, jurang ekonomi dan jurang sosial juga diambil kira dalam indikator ini. Jadi penerimaan ini kita boleh tengok contoh as simple as dalam mahasiswa kita tahu kita terkenal dengan group assignment, kan? Okay. So dalam group assignment tu kita boleh lihat kalau di institusi pengajian swasta, saya rasa tak ada masalah sebab kita group assignment kita bercampur dengan Melayu, kita bercampur dengan Cina, India dan sebagainya. Itu adalah satu bukti di mana kepelbagaian kaum ini diterima di kalangan mahasiswa di institusi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita boleh lihat daripada sudut pemerkasaan kepelbagaian dan perbezaan itu sendiri daripada segi program yang dijalankan di peringkat institusi. So itu yang menjawab soalan lah, macam mana kita nak menyemai perpaduan dalam kalangan mahasiswa, iaitu daripada segi pemerkasaan, pelaksanaan program-program untuk menyemarakkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Contoh yang kita tahu, saya rasa semua orang pun tahu ada satu program yang dijalankan di bawah Kementerian Perpaduan Malaysia, iaitu debat perpaduan. Jadi debat perpaduan ini dia mengumpulkan bukan sahaja Melayu, sebab kita biasa tahu debat ni orang relate to Melayu saja kan. Tapi tidak. Dekat debat perpaduan kita boleh tengok ada masyarakat Cina, India, juga kaum daripada Iban, Kadazan dan sebagainya bersama-sama mendiskusikan isu tentang Malaysia di dalam debat perpaduan itu. Dan daripada peringkat institusi sendiri, as simple as celebrating Hari Raya pun, kita tak boleh saja jemput orang yang beragama Islam. Kita boleh jemput semua. Macam contoh dekat Eid Festival di Universiti Multimedia, kita jemput semua orang. Masyarakat Cina ke, masyarakat India ke, daripada pelosok negara, kita jemput untuk sama-sama celebrate ataupun celebrate Hari Raya itu sendiri. Baik. Jamilah, bila Jamilah bersuara, kelantangan suara seorang pemimpin itu sudah ada pada diri Jamilah. Tapi apabila mahasiswa ini sering dikaitkan dengan pelapis pemimpin, mungkin bagi Jamilah itu satu perkara yang mudah sebab sifat ini sudah ada dalam diri. Tapi macam mana lahirkan Jamilah yang kedua, ketiga dan ke-100 mungkin? Okey. So itu soalannya. Okey. Saya rasa
mungkin daripada peringkat institusi itu sangat penting, iaitu opportunity, peluang yang diberikan kepada semua pelajar itu perlu sama. Maksudnya dia tak boleh nak bagi peluang dekat contoh kebiasaannya ada isu ataupun konflik di peringkat institusi di mana untuk Majlis Perwakilan Pelajar dia hanya beri orang yang ada jawatan sebelum itu. Contohnya dia ada jawatan di dalam kelab ke apa ke dan sebagainya. Tetapi di institusi kami dia lebih terbuka. Maksudnya walaupun dia tak ada jawatan dalam Majlis Perwakilan Pelajar sebelumnya, dia boleh lagi apply ataupun berpeluang untuk menjadi pemimpin di institusi tersebut. Dan peluang ini juga perlu disamaratakan kepada semua kaum. Sebab di institusi pengajian swasta memang tidak lari populasi peratusan kepelbagaian kaum tu lebih tinggi berbanding dengan universiti awam kan. So pentinglah bagi institusi untuk teruskan macam di MMU memang kita ada praktis tersebut, tapi saya tak pasti universiti-universiti lain, dan saya harap mungkin daripada level institusi tersebut bagi peluang sama rata kepada semua orang. Wanita, lelaki, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa, bagi peluang untuk menjadi pemimpin tu. Sebab tanpa peluang, tanpa platform, kita tak boleh menyerlahkan potensi yang ada dalam pimpinan. Betul. Jadi kalau kita ikut balik kepada topik asal perpaduan mahasiswa sehingga ke hari ini, Jamila, tak boleh dinafikan isu perpaduan ni memang sampai sekarang kita cakap isu perpaduan. Tapi mahasiswa ini, apabila kita cakap soal mahasiswa, pelbagai inisiatif dah dirancang, dah dibuat di peringkat IPT sendiri. Adakah mahasiswa sendiri kita kata masih lemah untuk menjadi ejen untuk menyampaikan mesej perpaduan itu lebih dekat dengan masyarakat? Okey. Bila kita cakap pasal isu perpaduan, saya rasa penting untuk semua orang tahu kenapa ada konflik ataupun isu perpaduan itu. Dan mungkin saya boleh katakan punca utama masalah perpaduan ini daripada masa zaman nenek moyang kita adalah disebabkan perang ideologi. Tapi cuma mungkin cara implementasi dia berbeza. Contoh, 30 tahun yang lalu, peristiwa 13 Mei 1969 berlaku disebabkan perang ideologi. Tetapi bagaimana mereka membawa isu perpaduan itu adalah melalui pembunuhan sangat radikal, gerakan yang sangat radikal. Kaum Cina membunuh kaum Melayu membunuh kaum Cina. Itu 30 tahun yang dulu. Sekarang, dalam konteks hari ini, isu perpaduan ini kita dapat lihat perang ideologi daripada segi sosial media. Maksudnya, ada mungkin nak cakap kebanyakan tu bukanlah kebanyakan. Mungkin follower saya lah. Saya tengok sendiri daripada observation saya. Kalau nak menjawab soalan sama ada mahasiswa hari ini lemah ataupun tidak, saya boleh katakan masih lagi lemah untuk menjadi ejen perpaduan. Mengapa? Sebab kalau kita tengok mahasiswa hari ini dia lebih suka orang kata komplain, kan? Komplain dekat social media, kita komplain saja. Contoh isu-isu yang baru-baru ni hangat tentang isu kota kaum dalam peringkat institusi universiti awam. So itu menunjukkan bahawa mahasiswa hari ini perlu lebih faham, perlu lebih cakna, perlu lebih rajin, membuat research dan sebagainya untuk menyediakan diri untuk menjadi ejen perpaduan di dalam sosial media ini sendiri. Sebab dalam peringkat institusi saya tak risau. Institusi memang kita menjaga perpaduan dengan sangat baik. Program-program dijalankan, peluang disamaratakan, tetapi dalam social media we can be anyone, right? So itu yang saya nak fokuskan lah. Kalau ejen perpaduan di dalam social media tu masih lagi lemah lah. Baik. Kalau kita sebut pasal lemah, Jamila, di manakah salahnya? Adakah di peringkat sekolah menengah mungkin sebab daripada mungkin sekolah dibawa kepada universiti, ataupun di peringkat daripada rumah sendiri isu perpaduan itu masih lagi lemah di kalangan mahasiswa, dan juga jika masih lagi lemah, siapa yang patut dipersalahkan? Okey, soalan yang sangat berat. saya cuba jawab. Kalau kita lihat sejarah semula, macam mana isu perpaduan ini mula dicetuskan adalah apabila penjajahan British, dia memperkenalkan sistem residen. Sistem residen itu menarik hak-hak raja-raja Melayu, menyebabkan kaum-kaum yang ada di Malaysia masa itu dipisahkan. Melayu menjadi nelayan, fokus ke perikanan.
kaum Cina pula fokus dengan perniagaan, peruncitan dan sebagainya. Kaum India pula peladangan dan estate. So, nenek atuk kita sebenarnya dibesarkan tidak dalam keadaan yang tidak terbuka. Maksudnya mereka tidak bergaul dengan masyarakat ataupun kaum-kaum yang lain. Dan mungkin disebabkan ini, apabila lahir generasi-generasi baru, mereka menyalurkan ideologi yang sama. So, untuk menjawab persoalan tadi tu, ya, saya rasa mungkin faktor utama menjadi mengapa adanya segelintir masyarakat yang mempunyai ideologi sebegini adalah daripada background mereka di rumah. Bagaimana mereka dibesarkan, bagaimana mereka disuntik dengan ideologi perkauman itu di dalam keluarga mereka lah. Itu. Jadi mungkin Jamilah ada pengalaman di peringkat MMU sendiri sebagai Presiden Majlis Perwakilan Pelajar. Apa antara tips untuk kita nak bagi bersatu padu? Bersatu padu tu lagi kuat lah, bukan sekadar di universiti, tapi lepas daripada universiti di alam pekerjaan pun mereka bawa juga isu perpaduan ini dekat dengan hati mereka. Saya rasa yang pertama pentingnya adalah daripada pucuk pimpinan Majlis Perwakilan Pelajar itu sendiri. Mana kata di mana-mana institusi, sebab kita tahu di Malaysia kita banyak, kita ada 80,000 jenis etnik yang berada di Malaysia, dan mungkin daripada peringkat Majlis Perwakilan Pelajar itu kita tak boleh bagi kepada orang kata dominasi satu kaum saja. Kita perlu bagi peluang kepada semua orang, dan mahasiswa sendiri mereka perlu ada sifat keterbukaan, penerimaan perbezaan ideologi pendapat. Mereka juga perlu ada sifat hormat dan menghormati itu. Jadi bila mereka ada sifat-sifat ini, dan mungkin dipupuk daripada peringkat sekolah, peringkat institusi, seterusnya apabila mereka menjadi graduan, mereka boleh bawa sifat tu yang sama untuk mereka bekerja ataupun meneruskan di alam pekerjaan. Dan sifat tu, saya ulang sekali lagi, sifat keterbukaan dan sifat hormat menghormati. Ini dua sifat yang saya rasa sangat pentinglah. Dan mungkin kalau saya boleh bagi contoh, disebabkan dua sifat inilah, orang kata mungkin di universiti saya sendiri, kalau saya boleh bagi contoh, di MMU Melaka, sebenarnya populasi tertinggi di MMU Melaka adalah kaum Cina. Tapi macam mana saya, seorang Melayu, perempuan Melayu, diangkat untuk menjadi presiden? Itu disebabkan mereka mempunyai sifat keterbukaan dan hormat menghormati tersebut. Dan disebabkan itu, saya diangkat untuk menjadi presiden Majlis Perwakilan Pelajar Perempuan Melayu yang pertama dalam sejarah Universiti Multimedia. So, mahasiswa hari ini memang berbeza dengan dulu. Kita nampak sifat keterbukaan itu lebih luas lah. Okey, baik. Kita sudah berada di penghujung slot, Jamilah. Mungkin Jamilah ada sedikit harapan ataupun pandangan nasihat kepada mereka yang sedang menonton. Mungkin ada ucapan Selamat Hari Malaysia hari ini? Okey, saya rasa sebelum kita pergi ke ucapan itu, mungkin satu perkara yang saya harap ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abang, adik dan rakan-rakan mahasiswa di rumah boleh untuk menyebarkan mesej-mesej yang anda dapat hari ini. Sebarkan link ini ke rakan-rakan anda supaya mesej tentang perpaduan ini sampai kepada rakan-rakan anda di institusi masing-masing. Dan jika bukan daripada sudut link, mungkin mesej itu sendiri, bila anda pulang ke institusi, bincang tentang isu ini. Sebab isu ini saya rasa kuranglah dibincangkan. Sebab orang takut kan nak sebut pasal kaum dan sebagainya. Tapi ini perlu menjadi salah satu diskusi di peringkat institusi. Sebab kalau tak ada diskusi ini, kita tak tahu pendapat masing-masing. Semua dalam comfortable zone saja. So itulah harapan saya untuk mereka menyebarkan mesej-mesej perpaduan ini. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada semua penonton di rumah dan juga Syairul, Abang Syairul, saya tak tahu sendiri. Dan itu sajalah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ingin mengucapkan kepada adik Siti Jamilah Syuhada Jailani, Naib Presiden 2 Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK dan juga Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Multimedia
Multimedia MMU. Dan sudi bersama kita pada hari ini, mungkin apa yang dibawakan itu sampai kepada masyarakat, kepada penonton dan SIPT hari ini. Sebelum kita nak ke slot yang kedua, kita akan tonton dulu program yang dilaksanakan oleh pelajar UPM bagi membantu penduduk kampung sekitar Pantai Chempaka, Kuantan, Pahang baru-baru ini. Kita saksikan My Hope 5.0. My Hope merupakan sebuah program komuniti yang diusahakan oleh pelajar Universiti Putra Malaysia sejak awal tahun 2019 lagi yang bertujuan untuk membantu menyediakan ruang perniagaan untuk golongan asnaf di Kampung Chempaka, Kuantan, Pahang. Program My Hope 5.0 ini adalah suatu inisiatif yang dilaksanakan untuk meneruskan program My Hope 2.0, My Hope 3.0 dan My Hope 4.0 untuk mendekati golongan masyarakat, golongan nelayan pantai dan golongan yang terkesan akibat wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia. Saya berharap agar ramai lagi golongan mahasiswa dan mahasiswi yang cakna akan masyarakat sekeliling dapat dilahirkan dan secara tidak langsung dapat melahirkan generasi belia yang mempunyai kemahiran insaniah pada masa hadapan. Timbalan Pengarah Pusat Core Kurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia, Dr. Hismawati Madzin, turun padang bersama-sama membantu menyiapkan kafe dan mewakili Pusat Core Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM menyerahkan kafe tersebut kepada penduduk kampung secara rasminya. Ini sangat bagus dalam membangunkan kemahiran insaniah kepada pelajar-pelajar UPM. Di sini kami telah menjalankan pelbagai aktiviti keseluruhan seperti membangunkan fasiliti gerai jualan, pondok rekreasi dan juga pelbagai aktiviti yang menarik pemindahan ilmu daripada pelajar Universiti Putra Malaysia kepada penduduk Kampung Chempaka ke Padang, Kuantan, Pahang. Pelbagai aktiviti dilaksanakan sepanjang program berlangsung bagi mengeratkan hubungan bersama penduduk kampung. Antaranya ialah sukan rakyat, sukan neka dan BBQ. Dapat saya program My Hope 5.0 ini adalah terbaiklah bagi penduduk kampung kerana dapat mendirikan pokok dan wakaf-wakaf untuk dibangunkan di Kampung Chempaka. Manfaat di penduduk kampung memanglah cukup baik. Dia pernah memberi bantuan kepada hasnah, anak yatim dan juga ibu tunggal yang duduk di Kampung Chempaka, dapat sikit sebanyak membantulah untuk pembangunan yang didirikan oleh pihak UPM. Tidak terkecuali, program yang memberikan fokus bagi membantu golongan asnaf ini turut tampil memberikan sumbangan barang keperluan kepada 40 keluarga asnaf yang disumbangkan oleh sahabat masjid UPM. Sebagai peserta, saya amatlah seronok dengan program yang telah dijalankan. Ini memberi manfaat bukan sahaja kepada saya, tapi malah kepada penduduk Kampung Chempaka ini. Sepanjang hampir 4 tahun pelaksanaan secara fizikal maupun dalam talian, sebanyak lebih 150,000 jumlah sumbangan berupa wang ringgit maupun barangan dan landscape di Pantai Chempaka yang disalurkan melalui pelbagai syarikat maupun orang persendirian. Semoga usaha ini akan menjadi platform kepada para pelajar ini untuk terus bergiat aktif dalam aktiviti kesukarelawanan pada masa akan datang. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Hope bukan
sahaja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome dan juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, melukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Saudara, menjadi seorang pelajar cemerlang dan juga diangkat akademiknya oleh kawan-kawan yang lain adalah satu idaman bagi setiap pelajar. Tak kira di sekolah rendah, sekolah menengah maupun di institusi pengajian tinggi IPT. Apatah lagi menjadi pelajar minda kelas pertama bukan jalan yang mudah, itu yang pastinya, namun tidak juga susah untuk mendapatkannya. Jadi persoalannya, bagaimana untuk kita memupuk minda kelas pertama, kesedaran melalui gaya hidup mahasiswa era pasca pandemik. Untuk bercakap berkenaan itu, kita bersama dengan Dr. Haji Muhammad Syahnawi, Haji Muhammad Pirus, Pensyarakanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Cik Syairul. Ya Allah, topik kita pun betul-betul memberikan satu gambaran yang besar sebenarnya, memupuk minda kelas pertama. Jadi apa yang boleh kita mulakan? Bagaimana mahasiswa boleh dibentuk mindanya ke arah generasi minda kelas pertama era pasca pandemik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umumnya, Encik Syairul, kalau kita melihat dari konteks yang makro, okey, graduan kelas mahasiswa generasi minda kelas pertama ini pada dasarnya memegang satu prinsipal, iaitu menjadi mahasiswa berguna kepada masyarakat yang lain. Itu dia punya base point. Okey, tapi apa yang penting, bagaimana kita nak memupuk. Okay, salah satu caranya ialah mengenali dengan kesedaran kendiri kita. Tahu apakah kelemahan dan kekuatan kita, terutamanya dalam era pasca pandemik COVID-19. Kita memang tahu selepas COVID-19 melanda, peluang-peluang tidak sama seperti setting landscape sebelum COVID-19 berlaku, tetapi ini tidak mematahkan untuk kita bergerak dengan lebih maju lagi. Saya percaya setiap permasalahan, setiap kesulitan ada opportunity yang akan timbul ataupun peluang yang akan timbul. Kalau dulu kita tidak boleh pergi ke kampus secara fizikal semasa musim PKP, tetapi dengan adanya internet, kelas boleh dijalankan, kuliah dijalankan secara maya. Ini adalah perubahan mengikut settings yang telah berlaku, sama ada suka ataupun tidak. Kita patut fleksibel kepada perubahan.
Jadi bagaimana sebenarnya golongan mahasiswa ni boleh dipupuk mindanya ke arah generasi minda kelab pertama dalam menempuh era pasca pandemik pula? Seharusnya kalau kita melihat skop mahasiswa berfikiran kelas pertama, mereka sepatutnya mempunyai daya tahan, endurance yang tinggi. Tidak mudah mengalah, tidak pernah komplain ataupun membuat sebarang rungutan yang tidak matang. Ini kerana kerajaan Malaysia selagi boleh ingin menyediakan yang terbaik, bukan sahaja dari segi infrastruktur, malahan lebih daripada apa yang kita boleh dapat sebagai seorang mahasiswa di universiti ataupun institut pengajian tinggi awam yang lain dan swasta yang lain. Okey, ini sebenarnya menjadi plus point untuk graduan yang graduat ataupun bakal bergraduat di musim PKP ataupun MCO untuk menyelahkan kehebatan mereka. Saya percaya setiap permasalahan ada kesenangan yang akan kita dapat. Cuma bersabar dan tidak pernah berhenti untuk berusaha yang lebih baiklah. Baik. Saya faham sebenarnya universiti ini bukanlah satu platform untuk kita meraih ilmu semata, tapi kemahiran insaniah ataupun soft skill itu sendiri akan digarap melalui tempoh pengajian kita di universiti. Tadi apabila doktor ada sebut berkenaan dengan daya tahan ataupun endurance yang kuat. Jadi persoalannya doktor, dalam tempoh PKP itu kita dapat lihat pengajian pun diadakan secara maya dan juga untuk kita bersemuka dengan kawan kita pun mungkin satu perkara yang mustahil untuk kita adakan dalam tempoh PKP. Pertama, bagaimana kualiti kepimpinan itu dipupuk dalam tempoh PKP dalam institusi pengajian tinggi dan juga bagaimana daya tahan yang kuat itu boleh ditekankan, boleh ditekuatkan dalam tempoh pasca pandemik, doktor? Jika sebelum ini segala kegiatan aktiviti pelajar mahasiswa di universiti tertumpu kepada pertemuan secara fizikal, ini telah menyebabkan perubahan ketara bagi setting landscape pendidikan negara khususnya di IPTA, IPTS. Maksud yang lebih jelas adalah secara bersemuka telah ditukarkan secara maya, okey, dan apa yang menariknya tentang aktiviti yang dijalankan secara maya, kita mempunyai peluang untuk merentas globe ataupun global yang lebih mengujakan, kerana saya sendiri di universiti mengambil peluang ini untuk bekerjasama dengan universiti-universiti terkemuka di negara luar seperti Ohio University untuk program-program secara cross disiplin. Okey, dan ini bukan sahaja di seantero Asia, malahan juga di seluruh dunia. Kita boleh membuat pertukaran pelajar secara maya. Apapun dijalankan secara maya, memang kepuasannya tidak sama, tetapi percayalah, tidak selamanya akan berlaku. Tetapi apa yang penting, konsistensi untuk menjalinkan kerjasama network antara universiti lokal dan universiti antarabangsa. Dan itu lebih penting kerana konsistensi. Kalau tidak ada aktiviti, maka matilah reputasi Malaysia menghasilkan graduan-graduan cemerlang, apatah lagi di musim pasca pandemik COVID-19. Baik. Seperti dengan Hari Malaysia, doktor, kalau kita ungkap kembali, bila kita bercakap dengan semangat patriotisme dalam diri yang membara, sebenarnya itu satu nilai murni yang perlu kita adakan di setiap mahasiswa kerana ia membuahkan hasil yang sangat baik kepada seorang mahasiswa jika semangat patriotismenya tinggi dalam diri sendiri. Jadi persoalannya, bagaimana golongan mahasiswa menjadi unggul dengan semangat patriotisme yang sebagai warga negara Malaysia yang bangga dengan jati dirinya, doktor? Sempena Hari Malaysia ini saya ingin menegaskan apa yang penting sebagai seorang rakyat Malaysia untuk tidak mudah lupa siapa kita, our roots as Malaysians. Jika kita malu untuk berbahasa Melayu, apatah lagi mengaku sebagai seorang rakyat Malaysia, masa depan negara amat kabur. Amat orang Mak Saleh kata fragile lah. Tetapi bagaimana ingin memupuk kembali jati diri rakyat Malaysia, khususnya di kalangan mahasiswa selepas era pandemik COVID-19 ini, adalah memupuk ke generasi yang celik sejarah. Celik sejarah di mana tahu perkembangan Malaysia,
Okey, bermula sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan, dan apakah cabaran-cabaran utama yang Malaysia hadapi ketika ini, dan kita sepatutnya memberi solusi kepada masalah-masalah tidak sama ada di bidang politik ataupun bukan politik dan sebagainya. Jati diri ini penting untuk mengukur siapa kita. Okay, tidak malu untuk mengaku kita rakyat Malaysia, Bumi Putra, sama ada Melayu, Cina, India dan sebagainya. Tetapi yang penting tidak longgar pegangan sebagai rakyat Malaysia. Pegangan agama juga penting seiring dengan siapa kita sebagai rakyat Malaysia. Dan ini memerlukan kita untuk bersifat lebih intelektual dari segi empati dan intelektual dari segi rendah diri. Tidak mudah lupa siapa asal kita. Baik. Dan mana kita berpijak. Baik. Terima kasih doktor. Satu jawapan yang sangat menusuk kalbu sebenarnya. Tapi kalau kita balik kepada persoalan memupuk minda kelas pertama ini, sebenarnya banyak aspek kita perlu rujuk kembali, perlu tengok kembali untuk kita melahirkan satu individu, satu insan yang bertaraf antarabangsa dan mempunyai minda kelas pertama. Dan saya rasa jika ia mudah, ia tidak jadi topik pada hari ini. Namun jika ia sukar, bagaimana untuk kita meraihnya? Mungkin yang pertama tadi doktor ada kata berkenaan dengan daya tahan yang tinggi sebagainya. Mungkin sebagai kita rakyat biasa, rakyat yang mungkin sering berdepan dengan institusi pengajian tinggi, itu perkara yang mudah. Tapi bagaimana orang yang mungkin ada mahasiswa yang masuk ke alam universiti, pada mulanya memang dalam tempoh PKP, dah di hujung pengajiannya baru sempat untuk bersemuka. Bagaimana untuk adaptasi daripada peralihan itu sendiri, doktor? Saya menyaksikan fenomena di mana pelajar yang bermula di semester 1 sehingga ke semester 5 secara online PKP dan hanya masuk ke kampus pada semester lepas. Dan dari segi interaksi, mereka sangat-sangat kaku, tidak lively. Baik. Dan kelas agak membosankan kerana kurangnya partisipasi daripada dua hala, pensyarah dan pelajar. Baik. Apa yang saya buat adalah, dan saya percaya bukan saya sahaja, tetapi amalan ini menjadi praktis. Okey, kita galakkan pertemuan secara bersemuka sama seperti apa yang berlaku sebelum COVID-19 bermula. Okey, menggalakkan mereka untuk bertemu dalam SOP yang ketat, of course, tetapi masih menjaga prinsipal kepada pertemuan, iaitu untuk menggalakkan mereka mahir dalam skill komunikasi. Sejak apa yang saya dapati sebelum COVID-19 bermula juga, skill kalangan mahasiswa agak rendah kerana mereka kurang cakna bagaimana untuk menggunakan laras-laras bahasa yang sesuai, sama ada rasmi ataupun tidak rasmi. Itu menjadikan satu permasalahan yang utama sebenarnya, tapi kurang untuk diketengahkan. Tapi jika tidak diketengahkan, akan hancur sebagai jati diri sebagai seorang mahasiswa. Ya. Jadi baik, apakah ciri-ciri mahasiswa yang berdaya inisiatif dalam mendepani era pekerjaan pasca pandemik pula, doktor? Seharusnya setiap mahasiswa yang mempunyai minda kelas pertama tidak pernah mengalah. Betul. Tidak pernah merungut. Dan selalu mencari peluang, dan jika peluang itu sukar untuk dicari, maka ciptalah ia satu. Wow. Ya. Kerana apa yang saya tengok pada dewasa selepas COVID-19 pasca pandemik bermula sekitar tahun ini, ramai mahasiswa, bukan saja mahasiswa lah, semua rakyat Malaysia mencipta peluang di platform social media. Okey, sama ada di YouTube, Instagram, TikTok, ke arah penjanaan pendapatan atas konten yang mereka bangunkan. Dan ini sebenarnya sangat-sangat kreatif dan inovatif, kerana apa saja yang mengikut teori Everett M. Rogers dalam Innovation and Diffusions, apa yang boleh kita jana ke arah pendapatan, sumber pendapatan, itu dianggap sebagai inovasi, dan diffusions disebarkan secara meluas. Baik. Jadi kita pun mungkin sudah berada di penghujung slot. Satu soalan sebelum kita berehat, doktor. Apa sebenarnya tips dan juga apa sebenarnya ramuan, resepi yang sebenar untuk kita berikan kepada mereka mungkin yang sedang menonton hari ini, lebih lagi kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru saja menjalani pengajian di peringkat institusi pengajian tinggi,
untuk mereka ni ada minda kelas pertama tu? Ke arah mencapai generasi mahasiswa berfikiran kelas pertama, mereka perlu matang, okey, dan fleksibel. Baik. Maksudnya jika anda sedang mengikuti kursus perubatan secara contohnya ya, anda juga terbuka untuk mengambil kursus-kursus elektif yang mempunyai tambah baik kepada skill-skill yang mungkin anda tidak ada lagi. Okay, saya juga galakkan pelajar-pelajar saya di Universiti UiTM untuk mendalami bahasa-bahasa ketiga dan keempat kerana ianya menjadi tambah nilai kepada anda untuk diambil bekerja. Kita kena ada satu poin yang lebih menyelah kepada daripada orang lain untuk untuk visibility purposes. Baik. Okey, baik. Mungkin soalan bonus kepada doktor. Sempena Hari Malaysia hari ini, ada bonus. Sempena dengan Hari Malaysia hari ini, doktor, mungkin ada sedikit ucapan dan juga ada sedikit nasihat kepada mereka untuk Hari Malaysia ini, pemula kepada mereka untuk berubah, adakan minda kelas pertama. Jangan lupa untuk mengaku siapa diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Satu yang saya berpegang, di mana sejauh mana yang kita pergi, jika kita malu untuk bertutur bahasa Melayu, satu benda yang tidak kena dengan diri kita. Baik. Itu yang menjadi, kemana saja saya pergi, tidak malu untuk mengaku agama kita apa, bangsa kita apa, asal-usul kita apa. Dan sebelum saya berundur, terima kasih kepada talent saya IPT kerana menjemput dan selamat Hari Malaysia. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Dr. Haji Muhammad Syahnawi, Haji Muhammad Firuz, Pensyarakat Fakulti Komunikasi dan Pengajian Minda Universiti Teknologi Mara UiTM kerana sudi bersama kita pada hari ini, luangkan masa untuk bercakap satu topik iaitu memupuk minda kelas pertama, kesedaran melalui gaya hidup mahasiswa era pasca pandemik COVID-19. Dan terima kasih juga kita ingin ucapkan kepada penonton SIPT kerana sudi bersama kita sampai ke hari ini. Tapi kita ada satu lagi topik kita akan bawakan kepada anda. Jangan ke mana-mana, kita akan bersama dengan tiga tetamu, tiga pelajar kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan topik mahasiswa dan patriotisme. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. 50% daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber.
Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Nah, di awal tadi kita ada bawakan kepada anda sebuah persembahan yang cukup memukau kepada Lensa IPT 16 September 2022 iaitu Hari Malaysia pada hari ini, dan kali ini kita akan bersama dengan mereka. Ini dia geng permata dunia daripada Multimedia University MMU. Assalamualaikum. Okey, sekejap. Saya nak tanya siapa dulu ni. Kita ada Nafis, Adam dan juga Jemaimah. Tapi tu nama pendek, kita nak kenal nama panjang sikit. Bagi nama panjang sikit. Nama saya Muhammad Nafiz Zahran bin Adasmalia. Okey. Umur saya 20. Tengah study kat MMU, ambil diploma in Information Technology lah. Oh, diploma? In Information Technology. In Information Technology. Okey, kalau Jemaimah pula? Nama saya Iman Jemaimah Alisha binti Muhammad Sami Akbar. Okey. Saya umur 18 tahun ni dan saya ambil diploma in Applied Communication. Wow. Wow, 18 tahun. Okey, kita ada Adam dekat sini. Adam? Nama saya Muhammad Adam Yusof bin Zakaria. Umur saya 18. Dan sekarang saya tengah ambil Foundation in Information Technology. Foundation in IT. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita ikutkan, mereka ini adalah pelajar-pelajar daripada Multimedia University MMU, dan pastinya mereka ini adalah 20, 18, masih lagi kita kata muda, generasi Z, mungkin juga generasi Alpha. Persoalannya macam mana korang boleh bawakan lagu-lagu kita kata lagu-lagu warisan, lagu-lagu lama. Macam mana tu? Macam mana nak hayati benda tu? Bagi saya, patutnya lagu-lagu macam ni dihas letak dalam radio lah pada hari-hari yang tertentunya. So kalau contoh pada hari Merdeka, kita memang khaskan radio tu, memang letak lagu Merdeka dan kebanyakan lagu yang sama lah. Oh, tu. Kalau Jemaimah pula macam mana? Sebab kalau kita ikutkan, penyanyi ni dia kena ada feel, baru ada kick nyanyian tu. So macam mana? Selalunya saya tengok video kat YouTube macam Jacqueline Victor. Penyanyi yang bagusan. So saya ambil inspo lah daripada dia. Tengok dia cara dia nyanyi and emotion dia. Macam tu lah. Oh, okey. Jadi kalau permata ni siapa ketua hari ni? Oh, semua ketua. Semua ketua, semua angkat tangan. Okey, kalau macam Adam pula, macam mana Adam nak mainkan lagu tu untuk nak masukkan dengan Jemaimah punya nyanyian? So, mula-mula susah juga sebab masa kita tengok chords tu, dia punya tone tu low sikit. Tapi Jemaimah kan suara tinggi. So, kita orang kena guna ni lah kepo ni. Letak kat gitar. So, boleh match dengan suara Jemaimah. Oh. Okey, selain daripada lagu warisan, lagu apa lagi yang Jemaimah tahu? Lagu Melayu ke? Lagu kemerdekaan lah. Selain warisan. Gemilang, Jacqueline Victor. Okey, lagi? Saya tak tahu banyak sangat. Okey. Okey. Tapi tak apa, saya percaya daripada foundation tengah asasi sekarang ni.
Diploma, okey. Walaupun di peringkat diploma sudah diperkenalkan dengan lagu-lagu yang lagu-lagu lama, lagu-lagu yang membawakan mesej yang penting kepada masyarakat. Pastinya mereka ini akan membawakan satu peredaran zaman yang baru, namun penghayatan kepada lagu-lagu lama, semangat kemerdekaan itu terus menusuk ke dalam jiwa, dan pastinya mereka ini juga pastinya akan mungkin akan membuat persembahan pada hari kemerdekaan satu hari nanti. Menarik. Kalau di MMU sendiri ada tak kita kata program-program kemerdekaan, Jemaimah? Ada. Baru last week kita ada Merdeka event on the 30th. Tun Siti Asma datang and she was our guest VIP. So saya perform bersama Adam. Perform dengan Adam? Perform dengan Adam je? Ada lagi 2 orang. Ada lagi 2 orang lah. Okey, kalau macam Nafis pula, kita nak tanya Nafis lah kan. Selaku gitaris permata dunia ni, jadi macam mana untuk Nafis kaji lagu tu untuk buatkan satu melodi tu kena dengan penyanyi satu, dan juga yang baru, bukannya kita ikut yang lama. So basically saya akan ambil benda ni, try sambungkan suara dengan Jemaimah. Okey. Contoh kalau Jemaimah yang penyanyi, kalau orang lain pun sama juga. And then saya akan try main chord tu. Tapi at the same time saya akan guna telinga saya, since people call it by listen by ear lah. Untuk try dapatkan melodi sama dengan penyanyi yang sama. Play by heart, listen by ear. Dahsyat. Okey, kita nak tanya soalan terakhir lah kepada Jemaimah selaku penyanyi pada hari ini. Kita nak tanya juga, bukan tanyalah, kita nak minta ucapan Selamat Hari Malaysia. Just say selamat. Apa-apa ucapan. Selamat Hari Malaysia. Okey, kita nak terima kasih kepada anda bertiga kerana sudi datang ke Set Lensa IPT hari ini. Pastinya pada Hari Malaysia kita ingin berikan kepada anda sedikit kita kata peringatan bahawa Malaysia sebenarnya terbentuk disebabkan gabungan antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Dan sebenarnya 16 September ini adalah hari yang sangat penting kerana kita bergabung di atas satu nama, iaitu Malaysia, dan pastinya keluarga Malaysia yang diangkat perlulah teguh bersama untuk menjadikan Malaysia pertama bersatu padu dan yang kedua Malaysia yang aman dan harmoni. Ingat, tonton Lensa IPT setiap hari Jumaat jam 9 malam. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berikan pentas Lensa IPT ini kepada permata dunia dengan lagu Pulang. Saya nak pulang dulu. Assalamualaikum.